Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kerana pada hari ini kita dapat lagi bersua secara maya untuk sesi mata pelajaran sejarah. Okey, untuk hari ini 17 bulan 6 2021 kita akan teruskan seperti biasalah. Sebelum belajar kita baca doa dulu. Okey, ingatkan kembali mengenai SSBC atau sekolah dan juga pentadsiran bilik darjah. Dan ini adalah merupakan tahap penguasaan PBD dan tafsiran untuk kita capai bila kita belajar suatu mata pelajaran. Baik, okey, ini adalah apa? Ini adalah berkenaan dengan kalau tengok sini tulisan ini mengatakan Isra' Mi'raj. Apa kaitan Isra' Mi'raj ataupun perayaan ini dengan tajuk yang kita akan belajar pada hari ini. Okey. Jadi kalau kita tengok Isra' Mi'raj ini merupakan salah satu perayaan atau hari kebesaran bagi orang Islam. Okey. Baik, jadi untuk hari ini kita akan meneruskan lagi tajuk kita berkenaan dengan agama dan kepercayaan bagi rakyat di Malaysia. Jadi objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah semua murid dapat mengetahui dan memahami agama dan kepercayaan pelbagai rakyat Malaysia. Okey, dari segi kriteria kejayaan saya dapat. Okey, pertama menyatakan pelbagai agama dan kepercayaan rakyat Malaysia. Kedua, menyenaraikan rumah-rumah ibadat di Malaysia. Yang ketiga, menyatakan kepentingan beradab ketika berada di rumah ibadat. Itu adalah SC kita pada hari ini. Jadi saya harap selepas kita belajar tajuk ini, kamu dapatlah menguasai 3 SC ini. Baik. Okey, ini ada gambar apa? Gambar masjid. Gambar masjid ni adalah dia sinonim lah dengan orang Islam, di mana ini merupakan rumah ibadat kita, masjid, rumah Allah. Ini adalah apa? Okey, ini adalah tokong bagi penganut agama Tau. Okey. Baik, ini saya rasa semua orang kenal, iaitu gereja bagi penganut agama Kristian. Okey. Baik, ini apa dia? Ini adalah merupakan kuil bagi penganut agama Hindu. Seterusnya ini adalah merupakan Gurdwara bagi penganut agama Sikh, agama Sikh. Okey, dan satu lagi ni saya tunjuk adalah bagi penganut agama Buddha, yang mana tempat ibadat ini nama dia Wat, WAT, Wat. Okey, ini sebahagian daripada tempat ibadat. Ia adalah kena-mengena dengan agama bagi setiap rakyat yang terdapat di negara Malaysia. Okey, ini saya sedikit mengenai maklumat mengenai 4 perayaan atau 4 agama yang terdapat di Malaysia, di mana kalau kita lihat sini agama Islam, agama Buddha, agama Hindu dan juga agama Kristian. Okey, sebagaimana yang kita sedia maklumlah, setiap agama ni dia ada penganut dia ada kepercayaan dia ada perayaan yang diraikan. Apa yang perkara dia boleh dalam setiap agama ni. Kalau kita lihat di sini, kita tahulah kita merupakan penganut agama Islam yang terbesar di Malaysia ni. Agama Islam adalah agama rasmi persekutuan kita di Malaysia. Di samping kita menghormati agama-agama lain. Agama Buddha, agama Hindu, agama Kristian. Walaupun agama Islam adalah agama rasmi persekutuan, tapi kita mesti meraikan ataupun menghormati perayaan ataupun kepercayaan agama orang lain. Okey, baik, kalau kita lihat di sini contoh agama Islam ni dianuti oleh orang Melayu dan majoritinya berfitrah lah agama Islam. Okey, mengamalkan kepercayaan kepada Allah dan Nabi Muhammad sebagai rasul. Itu kita kena ingat, kita ada kepercayaan kita ada rukun iman, rukun Islam dan sebagainya. Perayaan yang biasa kita raikan ialah Hari Raya Puasa atau Hari Raya Aidilfitri, Hari Korban dan juga Hari Maulid Rasul. Itu memanglah sebab kalau Hari Raya Puasa tu kita meraikan kita berpuasa sebulan. Kalau Hari Korban merupakan hari yang paling besar lagi sebenarnya, sebab kita meraikan orang-orang yang berkorban pada hari tersebut, di mana sebahagian umat Islam pada ketika ini akan pergi mengerjakan ibadat haji di Mekah. Tapi disebabkan keadaan semasa, ibadat haji itu ditutup buat sementara waktulah. InsyaAllah kita doakan sama-sama supaya umat Islam yang terpilih untuk mengerjakan ibadat haji ini akan dapat pergi menunaikan haji, insyaAllah. Okey, bagi agama Buddha pula ialah dianuti oleh majoriti kaum Cina.
Okey, dia ada apa? Perayaan ni adalah Tahun Baru Cina, Hari Wesak, Pesta Kuih Bulan dan sebagainya. Okey, bagi agama Hindu, dianuti oleh agama India lah, di mana percayaan ni ialah mengamalkan kepercayaan kepada Dewa Dewi. Ya, dan hari perayaan ni adalah Deepavali, Thaipusam dan Pesta Pongal. Okey. Baik, seterusnya agama Kristian kita tahu dah, Kristian adalah dianuti oleh orang Cina, orang India dan Bumi Utara bukan Islam ataupun orang Inggeris. Bumi Utara bukan Islam ni kebanyakannya berada di Sabah dan Sarawak. Okay, mereka mengamalkan percayaan kepada Nabi Isa sebagai anak Tuhan yang digelar Yesus. Kita tahu lah orang Kristian ni kan. Kita sama-sama menghormati pelbagai bangsa dan agama yang terdapat di negara kita. Baik, seterusnya kita tengoklah sedikit gambar-gambar yang menunjukkan perayaan-perayaan yang berkaitan dengan agama dan kepercayaan di negara kita. Contoh ini adalah agama perayaan Hari-Hari Aidilfitri, Hari-Hari Adha yang diraikan oleh orang Islam, agama Islam dan oleh orang Melayu lah. Baik, seterusnya inilah perayaan Thaipusam yang diraikan oleh penganut agama Hindu. Okey, ni kalau kita lihat di sini ialah ni merupakan acara makan besar sempena Tahun Baru Cina. Ini adalah diraikan ataupun dirayakan oleh penganut ataupun orang Cina. Okey. Ini adalah contoh perayaan yang terdapat di Siam, Thailand, iaitu Loy Krathong. Okey. Seterusnya ini contoh gambaran perayaan yang diraikan oleh kaum Sikh, Happy Vaisakhi. Ini oleh kita tahu dah ini macam orang asli, nama dia Jispai menyambut tahun baru. Okey, yang ni Pesta Pongal lah. Ini tadi kita belajar tadi dah. Okey, dan ini adalah sedikit mengenai perarakan ataupun sambutan yang diraikan oleh orang Buddha iaitu Hari Wesak. Dan itulah gambaran sebahagian daripada perayaan ataupun agama bagi kaum yang terdapat di Malaysia. Okey. Seterusnya kita pergi pada tadi kita tengok aksi yang ketiga menghormati menjaga kepentingan beradab ketika di rumah ibadat. Kita tengok dulu apa dia adab-adab di rumah ibadat. Okey, saya ambil 4 di sini, itu di masjid, gereja, kuil dan juga wad. Kalau di masjid, yang pertama kita mesti memakai pakaian bersih, sopan dan menutup aurat. Yang kedua, menanggalkan kasut sebelum masuk masjid. 3, menghormati jemaah yang sedang bersolat, yang sedang baca Quran ke dan sebagainya. Kalau kita tengok di gereja pula, yang pertama mendengar ucapan dia dengan senyap dan hormat. Yang kedua, memberikan sumbangan ikhlas. Yang ketiga, tertib dan sopan. Sama juga, kita masuk, kita kena dengar makna berdisiplin. Kalau di masjid, kita kena hormat orang yang sedang bersolat ke ngaji ke. Begitu juga kalau kita masuk dalam gereja, kita kena senyap dan hormat apa sedang berlaku dalam keadaan di dalam tersebut. Satunya kalau kita nak masuk, kalau orang nak masuk kuil juga, dia mesti tanggal kasut. Nak masuk perkarangan kuil tu, dia tanggal kasut dulu. Lepas tu nak masuk dalam kuil tu, dia kena basuh kaki. Kemudian yang ketiga, memberikan tumpuan semasa sambil menjalankan upacara keagamaan. Maknanya kena hormat juga. Kena jaga tata tertib juga. Yang keempat, kalau kita tengok, kalau kita adab di wad ni, tempat ibadat bagi agama Buddha ni, super juga kena pakai pakaian sopan, kena tanggalkan kasut, kena beri tumpuan semasa beribadat. Kalau kita lihat di sini persamaannya banyak. Iaitu kita kalau kita tempat ibadat ini yang penting kita kena berpakaian secara sopan. Lepas tu menjaga kebersihan. Lepas tu kena buka kasut. Dan yang menghormati apa yang sedang berlaku dalam tempat ibadat tersebut. Itu adab di rumah ibadat lah. Kalau kita lihat ini adalah kepentingan beradab di rumah ibadat. Yang pertama, sebab apa tadi kita kena buka kasut? Yang pertama, kita kena jaga kebersihan tempat ibadat. Sebab apa kita kena beri perhatian apa yang sedang berlaku dalam tempat ibadat tu? Sebab kita nak menghormati orang yang sedang beribadat. Menjaga adab dan tata susila di rumah ibadat. Melakukan amalan yang baik, mendapat balasan yang baik. Itu sebenarnya. Maknanya kalau di rumah ibadat atau di mana saja, kalau kita buat perkara yang baik, kita akan dapat balasan yang baik. Ini adalah peta bulatan yang boleh kamu buat nanti dalam buku tulis sejarah masing-masing. Dan di luar ni, dalam peta persegi ni adalah merupakan sumber yang kita dapat maklumat mengenai ini. Daripada guru, daripada ibu bapa, buku teks, buku rujukan, majalah dan sebagainya. Baik. Jadi itulah sebesikit tajuk yang kita belajar pada hari ini. Sambungan daripada
sebelum ini. Jadi hari ini kita belajar agama dan kepercayaan kaum yang terdapat di negara kita. Okey, tugasan kita pertama adalah isi link kehadiran kepada yang tidak dapat sertai sejarah atau talian tadi. Saya harap dapat isilah. Kemudian buat catatan atau nota dalam bentuk pemikiran yang sesuai dalam buku tulis sejarah. Okey, jadi saya ucapkan tahniahlah kepada tadi 19 orang yang dapat ikuti pembelajaran cara atas talian. Dan ini sebahagian ini yang tidak dapat ni sebab masalah-masalah masing-masing. Saya harap dapat menyelesaikan juga kerja buat kita bagi subjek sejarah ini. Okey, tahniah kepada semua kerana boleh ikut juga PDPR dengan baik pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.